Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu untuk musim yang kedua, episod yang pertama untuk program Kita Santai Je. Kalau musim yang pertama, kalau anda masih ingat episod yang pertama, saya menemubual Azman Naim ataupun Man Naim, Mantra 444 yang popular dengan lagu I Did It My Way dengan liriknya yang tersendiri. Kemudian ada Mek Yun, dan kemudian beralih kepada YouTubers Indonesia. Kita ada Cak Lonjong, kemudian ada Cak Mojib, Bang Ray, Vikri, Anton, Elsa, Captain Ivanovic dan ramai lagi. Malah mungkin juga ramai yang tertanya-tanya kenapa saya memulakan dengan Indonesia. Sebenarnya kita perlu mengharmonikan situasi dan juga hubungan adik-beradik dua negara bersaudara ini. Dan untuk musim yang kedua ini, saya akan bersama-sama dengan salah seorang YouTubers Malaysia yang sebenarnya terlibat secara langsung dan juga tidak langsung sebenarnya di dalam penerbitan YouTube masing-masing, merapatkan hubungan adik-beradik ini. Kita bersama-sama dengan Akil. Assalamualaikum Akil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini dia Akil Datuk Abdul Rahim yang merupakan sahabat baru saya sebenarnya, dan alhamdulillah kita ada Akil, kita ada Jenzer, malah ramai lagi YouTubers Malaysia yang mempunyai pelbagai cerita di sebalik penerbitan ataupun konten YouTube masing-masing. Baik Akil, kita nak bercerita tentang penyatuan YouTubers Asia ini sendiri. Mungkin Akil boleh ceritakan apa itu YouTubers Asia itu, dengan ceritanya lebih daripada 200 orang ada dalam kumpulan ini. Kepada semua, Assalamualaikum. Nama saya Akil Datuk Abdul Rahim. Okey, mengenai dengan penubuhan YouTubers Asian Countries yang diasaskan oleh saya dan sahabat-sahabat saya, ia adalah satu grup yang kami tubuhkan khusus untuk YouTube. Dia punya khusus tu untuk YouTube saja. Grup ini ditubuhkan pada 12 bulan 3 tahun 2019. 2019. Sebelum PKP lah. Sebelum PKP lah, minta maaf lah dia ada tinggal dia. Dan kami ada lebih kurang dalam 200 YouTubers. Okay? 200 YouTubers ni dia punya pecahan dia. Ada Malaysia, ada Indonesia, ada Brunei, ada Singapura, Thailand je belum ada lagi. Oh, Thailand je belum yang ada dalam komuniti Asia ni. Ya betul. Dan juga kami ada special group members daripada Australia. Okey, maksudnya okey, saya pernah terlihat ada YouTubers dari Australia, YouTubers Melayu lah yang menyanyi dan juga merupakan sangat popular si gadis ini. Saya cuba dapatkan dia tapi tak pernah berjaya juga. Akil kira power lah boleh dapat Akil lah. Tak ada, dia semua bermula dengan YouTube jugalah. Terutama yang Australia tu. Yang Australia tu saya dapat dia melalui YouTube juga. Kami berinteraksi dalam bahagian komen semua. Alhamdulillah dia ada, dan sekarang ni dia agak kurang aktif. Sebab dia lebih fokuskan kepada nyanyian dia. Dia sekarang ni adalah penyanyi rapper. Dia menyanyi rap di Australia. Okey, baik. Kata Tongla Mukasa, kata salam bernama TV, Facebook live for me, see today. Thank you. Most welcome kepada Tongla Mukasa. Ini mungkin rakan kita daripada luar lah. Tapi apa sekalipun, anda boleh saksikan kami di laman Facebook bernama TV, juga di YouTube bernama TV, dan juga Facebook saya sendirilah. Kita bersama-sama dengan Akil Datuk Abdul Rahim yang mengasaskan satu grup iaitu YouTubers Asian Country. 200 lebih YouTubers sekarang ini yang meliputi beberapa negara iaitu Malaysia, Singapura, Indonesia dan juga Brunei dan Australia juga. Susah tak mula-mula Akil nak dapatkan mereka ni? Awal penubuhan grup ni hanya kita fokus dekat Malaysia saja. Awal penubuhan. Lepas tu dah ramai YouTubers Malaysia, mereka ada bagi cadangan. Apa kata kalau kita invite daripada luar Malaysia. Okay. So kita bermula dengan Cak Lonjong. Okay. Cak Lonjong juga. Ya. Cak Lonjong ni master lah. So daripada Cak Lonjong kita pergi kepada Captain Ivanovic, kepada Cak Radik semua sehingga sekarang. Alhamdulillah. Dan orang kata apa, selepas tu baru pergi kepada Brunei, pergi ke Singapura dan lain-lain. Okey. Baik. Kemudian Akil, kita nak bercerita tentang Akil sendiri. Mungkin ramai ingin mengenali Akil Datuk Abdul Rahim. Baik, untuk pengetahuan rakan-rakan, saya ingin menyiarkan satu video kepada anda dan kita saksikan seketika video ini.
Ada dekat sini. Ya, YouTuber katanya melebihi 200,000 followers. Ya, 200 lah lebih kurang 200,000. Jadi mereka ni sesuatu yang menarik. Bila saya kenalikan program Kita Santai Je, sebenarnya mereka ni saya pilih YouTubers Indonesia yang mengharmonikan cerita kita adik-beradik. Dua negara serumpun. Seperti mana kita buat di sini, Kabar Merah Putih, sekarang Suara Serumpun kan. Jadi kita ada Kita Santai Je lah. Menariklah. Okey, baik. Akil, ini adalah antara sisipan yang boleh kita dapatkan sewaktu kita menerima kehadiran saudara kita iaitu Anton dan juga Vikri. Dan Akil antara orang yang sibuk selain daripada Abang Jad juga. Pemilik Vikri Viral yang menerima kehadiran saudara kita ini dan membawa mereka selama 2 minggu ke merata tempat di Malaysia ni. Jadi macam mana sebenarnya Akil untuk menjadi seorang YouTubers yang baik, menerima kedatangan saudara-saudara kita daripada negara luar untuk kita perkenalkan negara kita. Sebab ialah mereka ni antara YouTuber yang menampilkan konten yang cukup menarik tentang Malaysia di negara mereka. First, kita kena ikhlas dalam kita hendak bersahabat. Maksud ikhlas di sini sebab ada setengah yang nak bersahabat sebab kerana konten. Ada yang bersahabat kerana sebab untuk kepentingan diri sendiri. Berita yang Anton dengan Vikri nak hadir ke Malaysia, saya tunggu mereka di airport KLIA 2. Dalam Al-Quran pun ada cakap yang kita harus melayan tetamu. Okey. Baik. Okey, kita baca soalan daripada Syahrul Azril Bain. Dia kata kerana YouTubers paling payah nak kontrol. Apa komen Akil? Kerana YouTubers paling payah nak kontrol. Okey. Apa maksud Syahrul Bain? Mungkin dia boleh jawablah seketika nanti. Tapi apa komen Akil? Dia bergantung pada YouTubers itu juga. Ada setengah tu yang ada yang setengah tu terpaksa buat karena yang sebegitu sebab mereka harus menjaga diri mereka juga. So timbullah beberapa karena tapi kita adapt dan kita belajar dan we go along dengan dia orang. Okey. Baik, untuk anda yang ingin follow Akil di laman YouTube, anda boleh cari Akil Datuk Abdul Rahim di laman YouTube. Yang sekarang ni sudah pun mempunyai follower hampir 73,000 orang lah. Jadi banyak konten-konten yang menarik di sana. Tapi saya nak tanya juga Akil ni. Akil mula-mula menjadi YouTubers dengan ceritanya kerana Datuk Sri Siti Nurhaliza. Boleh cerita sikit Akil macam mana tu? Okey, saya ucapkan terima kasih jugalah kepada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Kalau Tok T tengok video ni, terima kasih Tok T. Okey, dia bermula dengan radio. Di mana menang tiket ke konsert Siti Nurhaliza. Okey. Dia punya excited time tu, ya Allah, hai, alhamdulillah dapat tiket. Ini peminat kipas susah mati dah ni. Ya, memang susah mati lah. Kalau tak, memang saya tak telefon radio sebab nak dapatkan tiket tu kan. Okey. So bila di konsert tu buat rakaman sebagai kenangan lah kita berada di konsert Datuk Siti. Dan selepas tu kita letakkan dia dekat dalam YouTube. Time tu kita belum ada konten lagi. So kita letak dulu supaya orang boleh tengok, orang boleh ini. Alhamdulillah daripada situ semua yang menonton, viewer, subscriber semua macam nak lagi. Dan ada yang bagi cadangan untuk buat konten sendiri. Okey. So kat situlah bermulanya ada Ini Malaysia Ku, kombinasi lawak-lawak, video-video lawak sehingga sekarang lah. Okey. Jadi sebenarnya konten Akil di YouTube itu konten yang sebagaimana? Temu bual ataupun review atau macam mana? Untuk berkarya dalam kompilasi video-video lawak Malaysia awalnya. Selepas tu saya ada berhenti sekejap. And then saya mula balik semula. Saya dapat kekuatan semua nak drop tu, memang drop lah. Nak mulakan balik semula dengan berpandukan kepada undang-undang YouTube. Undang-undang YouTube antaranya kita tak boleh nak copy konten orang lain ni semua-semua tu lah. So timbulnya Temu Bual bersama YouTubers. Alhamdulillah sampai sekarang adalah 2-3 video Temu Bual yang saya dah upload. Boleh tengoklah di channel saya.
Okey, baik. Dan baru-baru ini kalau kita saksikan, Akil mula aktif mengadakan temu bual secara bersama dengan YouTubers yang pernah muncul dalam program Kita Santai Je. Antaranya Cak Lonjong pastinya, kemudian Anton dan Vikri yang pernah hadir ke Malaysia selepas hampir 2 tahun tergendala nak datang Malaysia. Sebab apa? Sebab COVID. COVID. Bang Ray belum balik lagi ke negara kita sebab dia sebelum ni pernah tinggal di sini. Kapten Davanovic pernah tinggal di sini, Elsa tidak pernah sampai, Cak Mojib tidak pernah sampai, Ali tidak pernah sampai, ramai lagi rakan-rakan kita tak sampai. Tapi dia dengan ceritanya bulan 12 nanti ada sesuatu yang menarik akan berlaku di negara kita dengan kehadiran mereka ni secara beramai-ramai. Okay lah, cuba cerita sikit. Okay, plan mereka sebenarnya mereka nak datang awal tapi sebabkan COVID. Selepas tu Anton dengan Vikri datang dulu. Mereka datang dulu. Mereka melihat Malaysia macam mana dan selepas mereka pulang balik ke Indonesia, mereka bagi tahu kepada dalam grup mereka ada grup khas lah. Grup khas ni Cak Lonjong ada, semua ada lah, semua YouTubers Indonesia lah. So mereka beritahu kita akan datang semula dengan plan yang lagi bagus. Okey. Itu satu. Nombor dua, mereka cadangkan untuk datang pada hujung tahun. Bulan 12 lah. InsyaAllah bulan 12. InsyaAllah bulan 12. Dan lebih kurang dalam 7-8 YouTubers daripada Indonesia akan turun ke Malaysia untuk menyaksikan Malaysia ni adalah sebuah negara yang sebagaimana video yang pernah mereka buat review lah sebelum ni. Ya, betul. Okey. Baik, soalan daripada Syahrul Azril lagi sekali. Apa pandangan bro sekarang konten dekat YouTube dah slow sejak ada TikTok ni? Soalan dia. Macam mana Kit? TikTok, YouTube, saya tak nak cakap pasal TikTok dulu. Saya cakap pasal YouTube. Masing-masing ada pro and con dia. Masing-masing ada baik dia, masing-masing ada buruk dia. Saya lihat TikTok, saya lihat YouTube. TikTok hanya ada satu khusus je, iaitu video dia. Contoh dia ada video dia ada 60 saat, ada 1 minit, ada 3 minit lebih kurang. Tapi YouTube kita ada satu video yang panjang dan kita juga ada sebiji macam TikTok tapi YouTube gelarkan dia sebagai YouTube Shorts. So kelebihan dia di sini, kalau kita guna YouTube, kita boleh buat video panjang, kita boleh buat video pendek. TikTok hanya buat video pendek saja. Okey. Baik. Pada pandangan Akil sebagai antara yang mengasaskan satu grup yang sangat besar untuk YouTubers daripada negara Asia ni, bagaimana YouTube boleh membantu mengharmonikan hubungan negara-negara luar dan juga negara kita Malaysia, Akil? Kerjasama antara YouTubers. Satu. Penubuhan grup YouTubers Asian countries ni, satunya adalah untuk kita kongsikan, YouTubers antara YouTubers boleh kongsikan informasi terkini mengenai negara masing-masing, especially in YouTube lah. Nombor dua, YouTubers di dalam grup YouTubers Asian countries, kami di antara satu sama lain boleh belajar. Belajar ni maksudnya di sini, kalau Cak Lonjong kurang dapat informasi mengenai YouTube di Malaysia, Cak Lonjong boleh tanyakan kepada kami di Malaysia. Dan juga alhamdulillah dalam grup ni kami ada wakil YouTube HQ, iaitu Mr. Vincent. Untuk maklumat lebih tepat, untuk maklumat lebih jelas, YouTubers boleh dapatkan maklumat dengan Mr. Vincent, iaitu daripada YouTube HQ. Jadi YouTube HQ ni international ataupun YouTube HQ Malaysia? Malaysia. Akil, bila kita bercerita tentang YouTube, selalunya benda pertama yang terlintas daripada pandangan orang yang hanya melayan YouTube, bukan content provider. Dia kaya, dia buat YouTube. Jadi pendapatan melalui YouTube itu. Mungkin Akil boleh menarik minat mereka yang hanya menonton menjadi content provider selepas ini, dan mungkin lebih ramai ahli kelab untuk YouTubers Asian country ini. Kepada yang support YouTube, terutamanya YouTube di Malaysia, terima kasih banyak-banyak.
kami insyaAllah sebagai content creator, kalau yang hendak menjadi, yang melihat dari soalan tadi, melihat kan, tak apa salahnya kalau selain daripada melihat atau menonton video-video di YouTube, boleh tak juga jadi seorang YouTubers? Bila jadi seorang YouTubers tu, ya Allah hai, macam-macam dia punya kebaikan dia. Bila bercakap dengan keuangan melalui YouTube, itu bergantung kepada prestasi masing-masing. Okey. Saya mempunyai soalan sebelum temu bual bersama dengan Akil daripada rakan saya waktu minum-minum tengah hari tadi. Dia tanya kenapa Akil ni tak ada content provider daripada South Korea, Korea Selatan, daripada Jepun, daripada China yang sememangnya menjadikan Malaysia sebagai pusat content provider YouTube mereka. Contoh seperti Bro Chu, ada Ichang dan sebagainya. Kenapa tidak panggil mereka join sekali? Hasrat itu memang ada, nak maksudnya meluaskan lagi YouTube Asia Countries, tapi kami berpegang dulu kepada tujuan kami yang menubuhkan grup grup YouTube Asia Countries ni hanya fokus pada Asia dulu. Okey. Bila kami fokus pada Asia, insya-Allah kami dah kukuh, YouTubers pun dah banyak support, mungkin akan ke negara-negara lain. Arah yang lebih besar. Seperti saya berjaya dapatkan Koji Jepun. Jadi antara maklumat yang diberikan oleh Koji bahawa Malaysia dan Indonesia adalah sangat menarik, dan baru-baru ini Koji telah pun ke Indonesia daripada Jepun, datang ke Malaysia selama saya rasa hampir setahun, kemudian sekarang berada di Indonesia. Jadi kebanyakan konten YouTube yang diberikan oleh Koji sangat menarik. Food Ranger sebelum ke Dubai menjadikan Malaysia sebagai ibu pejabat baru mereka selepas Thailand. Malaysia ni sangat menarik sebenarnya. Kan? Memang sangat menarik. Memang sangat menarik. Jadi kita rasa bangga. Contoh apa yang berlaku bila Cak Mujib menceritakan bagaimana kali pertama datang ke Malaysia, dia kata dia takut kena belasah datang kat sini dekat stadium, dia kata. Tapi bila sampai di sini dia kata dia tak sangka dilayan sebagai seorang saudara, terus berubah 360 darjah pandangannya. Jadi apa pandangan Akil sendiri tentang isu-isu sebegini? Isu-isu sebegini ni, ini berlaku apabila penyampaian maklumat tu tidak sampai. Mereka mendapat satu maklumat tanpa mereka kaji dulu. Dia menyebarkan maklumat palsu. Orang yang sedang menonton tu dia makin percaya. Jadi benda yang tak best lah. Pada di luar sana, kalau nampak sesuatu atau maklumat atau insiden atau kejadian ke apa ke, mohon kaji dulu, tengok dulu. Baik. Kil, bila kita cerita tentang pendapatan melalui YouTube, seringkali berlaku strike oleh YouTube yang menyebabkan monetizing itu tak berlaku kepada channel-channel tertentu. Mungkin ramai yang masih tak faham sebenarnya apa yang boleh dilakukan untuk mengelakkan strike, copyright dan sebagainya. Kuatkan ilmu dalam undang-undang YouTube. Maksudnya di sini belajar dulu tentang undang-undang YouTube. YouTube ada keluarkan guideline. Ni tak boleh buat, ni tak boleh buat, ni tak boleh buat, ni tak boleh buat. So bagi saya, untuk elakkan strike, copyright, belajar on YouTube punya undang-undang, dan juga kalau boleh belajar keluarkan konten sendiri. Semasa nak keluarkan konten sendiri tu, hati-hati daripada segi muzik, daripada segi yang lain-lain lah. So di situ nasihat saya, belajar YouTube punya undang-undang, dan kalau boleh keluarkan konten sendiri. Konten yang saya rasa boleh mendidik masyarakat, mengharmonikan suasana dan mencantikkan keadaan daripada kita menjadi batu api mengeruhkan keadaan sebenar-benarnya lah. Okey. Baik. Jadi selepas ini apa perancangan yang boleh Akil lontarkan untuk menguatkan lagi komuniti YouTubers negara Asia ini sendiri, Akil? Di mana antaranya memperkukuhkan lagi hubungan antara YouTubers di Asia. Kami berinteraksi antara satu sama lain, antaranya adalah di dalam medium WhatsApp. Kerjasama antara YouTubers. InsyaAllah YouTubers Indonesia akan datang. Kita akan melayan tetamu sehabis mungkin. Baik, okey. Dan
Saya yakin juga kerana selepas Vikri pulang ke Indonesia, selepas Akil hantarlah, difahamkan Vikri telah menyambut saudara dari Malaysia di Indonesia juga. Walaupun selepas tu berlaku kejadian kereta rosak, saya cakap pada Vikri bahawa Vikri, benda ni tak boleh rancang. Benda yang tak Betul. dirancang terjadi tu jangan rasa kecil hati sebab boleh nampak kecewanya Vikri tu. Betul. Jadi Betul. itulah kita boleh rasakan keakraban, persahabatan dan sebagainya. Macam saya dalam keadaan diam-diam kadang-kadang selalu juga video call dengan Cak Lonjong bercerita tentang apa saja, ketawa itu dan ini. Rupa-rupanya Cak Lonjong bukan hanya peminat sukan tapi juga peminat kereta yang boleh dikategorikan sebagai kereta rare lah. Ya betul, dia ada kereta kecil dia tu. Tahu kita boleh tambah satu lagi. Sila. Last about YouTubers Future Countries, kami natural. Kami tak ada berpihak kepada sesiapa-siapa. Yang betul adalah betul, yang tak betul adalah tak betul. Kalau lepas ni janganlah ada gaduh-gaduh lah antara YouTubers dan ada ke yang bergaduh-gaduh antara YouTubers sesama negara dan sebagainya, ada ke? Ada tapi tak ada boleh lah, tapi tak payah sebut nama lah. Tak boleh nak sebut dah sebab dia akan jadi macam lebih kepada budak-budak. Dia akan upload, macam budak-budak baru nak up lah kira. Dia akan upload video ni, lepas tu yang ni hentam ni, padahal viewers subscriber nak tengok konten apa yang bagus, apa yang tak bagus kan. Nak tengok benda-benda tu lah. Itulah just nak tambah, kami natural, kami tak ada berpihak kepada siapa-siapa. Baik, memandangkan Akil merupakan antara orang terakhir lah yang berkomunikasi dengan Kapten Ivanovic. Kita pun tertanya-tanya juga, peminat-peminat Kapten Ivanovic di Malaysia ni sangat ramai kan. Ramai yang tertanya-tanya kenapa Kapten Ivanovic dah macam kurang konten di YouTube tu, Akil. Mungkin boleh cerita sikit. Lepas ni mungkin saya akan telefon dia sendirilah, tapi mungkin Akil tahu. Hendaklah Kapten Ivanovic sampaikan sendirilah. Tapi berpandukan kepada video yang setelah saya buat temu bual dengan dia, sibuk dengan penjualan nasi lemak di Indonesia. Itu yang mahal tu. Itu yang mahal, betul mahal. Lagi satu saya rasa paling mahal bukan hanya nasi lemak, tapi cara bagaimana sewaktu beliau memulakan perniagaan nasi lemak dalam keadaan duit modal pun tak cukup, dia masih lagi sanggup bersedekah kepada pemandu-pemandu ojek, beca dan juga ke masjid waktu itu. Saya rasa macam rasa macam bagus betul lah dia ni. Bagus betul. Kita terima kasihlah kepada YouTubers di Indonesia terutamanya sebab mempromosikan makanan Malaysia di Indonesia. Betul. Jadi macam saya pun bagi tahu juga dekat Cak Lonjong dan sebagainya bahawa kita banyak rumah makan Indonesia di Malaysia juga. Rumah makan Indonesia di Kuala Lumpur. Kita ada Wong Solo, kita ada rumah Minangkabau, apa lagi? Ada Bondi, macam-macam. Jadi mereka macam betul ke? Betul. Jadi Tagor dan sebagainya. Itu menunjukkan betapa kita ini adalah saudara serumpun yang sangat rapat. Okay, mungkin secara ringkaslah 4 minit yang masih ada ni, apa yang Akil ingin rancangkan untuk depan-depan lah kepada komuniti YouTubers sama ada di Malaysia ataupun di Singapura, di Brunei dan juga Indonesia. Itu nak diwawarkan, nak disuarakan tu ada masih lagi dalam orang kata apa, kita punya perbincangan lagi lah. Maintain kita punya perhubungan antara satu sama lain, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Itu yang penting. Nombor 2, kita memperbaiki lagi hubungan antara negara dengan negara. Komunikasi antara negara ke negara tu, benda tu penting sangat-sangat. Contoh Indonesia ada beribu-ribu bahasa. Kita hanya ada 3 bahasa Melayu, paling utama bahasa Melayu lah. Kita kena hati-hati dekat situ dalam komunikasi kepada YouTubers especially Asia, penggunaan bahasa Inggeris supaya lagi cantik lagi dia punya kata apa, hubungan dia cantik lagi, yang lebih mantap dan sebagainya. Lebih mantap, bukan tak nak bahasa Melayu. Ya, bahasa Melayu, bahasa Inggeris bergantung kepada keadaan. Apabila kita berbahasa Inggeris di dalam YouTube kita, dalam konten kita, video kita insya-Allah akan ke seluruh dunia.
Ya, dan lain daripada kita bergantung kepada subtitles di dalam konten, semualah Untuk depan-depan, bila ramai viewer, ramai follower, lebih ramai. Macam saya sendiri pun terfikir-fikir, kadang-kadang saya pun nak jadi macam Mr. Beast. Jutaan follower. Kan, jutaan follower. Sampai kereta pun boleh bagi percuma, rumah pun boleh bagi percuma dekat orang. Ya. Bila ditanya kenapa buat pembaziran sebegini, saya dah muak tengok duit. Nampak ke dia punya pergi jauh macam mana. Kan, tapi itulah yang kita nak dalam komuniti kita ni. Baik, dalam komuniti YouTubers Malaysia sendiri, Kel, siapa YouTubers yang paling ramai follower, Kel? Saya tak boleh nak cakap di situ sebab YouTube dia untuk information semua YouTube tak pernah mengiktiraf siapa yang terbaik, siapa yang tidak. Kalau dia iktiraf, dia akan jadi macam gaduh. Sebab saya pernah attend YouTube Festival Malaysia banyak kali dah. So untuk information semua yang sedang melihat YouTube tak ada untuk mengiktiraf siapa yang terbaik. Cuma YouTube cuma iktiraf dia punya partner dia punya sponsor dia. Satu pesanan boleh lagi tak? Satu pesanan. Boleh Kel. Silakan, take your time, Kel. Pesanan saya kepada semua YouTubers baru, tolong avoid atau hindarkan daripada buat konten-konten minta maaf cakap sampah. Yang baru-baru ni ada berlaku konten tarik tudung. Orang kata apa, konten-konten yang akan lebih kepada macam tak membina lah. Tak membina, satu dia tahu benda tu salah tapi dia nak buat juga. At the end dah kena report polis, dah kena tangkap polis, dah kena akta, baru nak menyesal. Mohon kepada semua YouTubers baru, sama-sama kita berkarya, sama-sama belajar pasal YouTube, sama-sama bagi educate orang melalui YouTube. Cuba hindarkanlah daripada konten-konten yang tak bermanfaat. Tolong please. Boleh memalukan YouTube Malaysia juga secara tak langsung. Malu orang jangan cakap dekat Indonesia, dekat Malaysia, dekat mata kata ni konten Malaysia buat macam ni punya. Dia jadi macam tu. Tak elok. Kita tunjukkan bahawa standard kita itu tinggi, mentaliti kita itu bagus, sesepadan dengan kemajuan negara dan sebagainya. Ya, betul. Baik. Kel, kita akan berjumpa lagi, Kel, untuk membincangkan tentang siapakah yang akan ditampilkan untuk minggu depan, hari Selasa pukul 3 petang dalam program Kita Santai. Episod kedua itu surprise untuk anda. Akil akan recommend kepada saya. Namun kalau sekiranya anda mempunyai pandangan siapa yang perlu kami dapatkan, kami akan dapatkan. Terima kasih, Akil, daripada kami di Bernama TV Digital untuk program Kita Santai Je. Kita kembali lagi minggu depan untuk program yang sama, waktu yang sama minggu depan. Assalamualaikum.